mati itu benar. Dikhabarkan saat seseorang menghadapi sakaratul maut, sakitnya teramat sangat. Adakah sakit itu terhadap jasad atau roh seseorang? Dan yang kedua, adakah semua bentuk kematian atau semua orang akan mengalami kesakitan yang sama atau berbeza-beza mengikut tahap keimanan seseorang? Dan yang ketiga, bagaimanakah orang yang mati dalam tidur? Adakah dia mengalami kesakitan juga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru sahabat kita yang bertanya di WhatsApp Ustaz. 3 soalan. Ya, baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita yang tiada nama ya. Tentang kematian, sakit mati. Memang sakit yang paling sakit ni adalah sakit kematian yang disebut oleh para ulama lah. Jadi bahkan dikatakan seumpama 300 libasan pedang, Allah Akbar. seumpama 70 tusukan. Kalau tusuk sekali mati dah, kalau ikutnya 70 kali tusukan. Bagaimana keadaan yang sangat-sangat sakit. Cumanya berbeza atau tak berbeza. Dia memang berbeza di antara seorang yang beriman dengan orang tak beriman. Allah. Beza dia bagaimana? Orang yang beriman ni ketika mana nak mati, malaikat akan ambil nyawanya dengan begitu tertib, dengan begitu baik. Kita yang sakit ni sebab apa? Sebab kita sebab ada roh dalam tu badan kita. Kita cubit sakit kan? Sebab ada roh. Ada roh. Jadi bila roh itu berpisah dengan jasad, bayangkan dalam keadaan kalau kita cubit sikit pun dah sakit. Ini nak dipisahkan roh daripada jasad. Yang lama dah sebati. Yang dah sebati. Sudah tentulah kesakitan tu yang amat sangat. Allah. Namun begitu, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan dia dekat mana? Kelebihan dia bila mana dia dipertuntunkan dengan apa yang akan berlaku selepas daripada kematian. Dia nampak dah tanda-tanda nikmat-nikmat tu nampak dah. Jadi kesakitan macam mana pun memang sakit, tetapi dia dapat menghadapinya. Macamlah seorang ibu yang bersalin. Ibu bersalin sakit, tanya ibu semua dia tahulah sakit, tanya bapa dia tak tahu kan. Sakit. Tetapi bila mana dia melihat anak tersebut, jadi seolah-olahnya sakit macam mana pun dia terubat bila ada kenikmatan yang dia peroleh. Lupa sakit. Lupa. Sakit tetap sakit. Kita tak nafikan tiba-tiba tak sakit. Tidak, dia sakit. Tetapi kenikmatan yang diperoleh itu dengan melihat anak itu menyebabkan dia terubat kesakitan tadi. Begitulah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit tetap sakit tapi dia terubat. Berbeza dengan orang yang tidak beriman. Dalam malaikat hak tunggu tu dicerita dalam hadis yang panjang bagaimana malaikat yang bengis dengan baunya yang busuk dengan siap kain kapan daripada yang hitam legam duk tunggu dah dah tarik nyawa pula dan keadaan yang cukup kasar, kesakitan rentap, kemudian dia nampak pula selepas pada itu kehidupan dia, selepas itu kehidupan yang balasan keseksaan, maka kesakitan itu bertambah-tambah sakit lagi. Itu keadaan dia. Sebab itu kematian itu dia merupakan tempoh ataupun peralihan. Kalau masa mati itu okey, baik, insya-Allah. Fama ba'dahu aisar. Selepas pada itu lebih mudahlah insya-Allah. Tetapi kalau masa mati itu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Selepas daripada itu lagi-lagi dahsyat yang dia akan hadapi. Allah. Ustaz, kita bercerita tentang detik-detik saat-saat kematian seseorang. Terkadang kita dihidangkan dengan pelbagai situasi yang berbeza, Ustaz. Jadi mungkin terkadang kita melihat seseorang yang ingin pergi dalam keadaan sakarat begini, ada orang yang juga begitu. Berbeza-beza. Adakah kita boleh meletakkan kesimpulan awal bahawasanya ini mati yang baik, ini mati tidak baik? Kita sebagai orang awam, masyarakat yang berada di tempat tersebut, Ustaz. Sedikit komen daripada Ustaz. Ya, memang kalau dia mati cara baik, memang baiklah kita boleh war-warkan macam baru ni. Alhamdulillah sahabat kita di Shah Alam yang diberitakan bagaimana dia mati dalam keadaan sedang melaungkan azan. Sedang sebut kalimah syahadah. Sedangkan dia bukan Bilal. Betul. Dia bukan muazzin. Bukan, kalau Bilal ni memang dia kerja dia kan. Kebetulan waktu itu tengah laung azan meninggal, orang tak kisah sangat.
walaupun kematian yang sangat bermakna. Betul. Ini dia bukan Bilal, bukan muazzin pun. Tetapi bila dia volunteer nak azan, bila azan sampai kepada kalimah syahadah, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi maknanya itu satu kematian yang dicemburui. Betul. Ada juga yang mati ketika sujud, ketika solat, sujud tak bangun, tak bangun. Orang duk tengok dia ni betul ni, kejut-kejut rupanya sudah sejuk kakinya. Dia keadaan sujud pada. Ini sudah tentu tanda yang sangat-sangat baik. Namun begitu ada orang yang kita tak tahu mati dia bagaimana. Kita sebagai orang hidup, kita kena sangka baik je. Sangka baik dan doa kebaikan. Jangan pula kita tambah lagi, dia ni mati ni teruk dia ni. Kita pula bila kita sebut begitu, kita akan menyakiti waris dia. Orang mati satu hal lah, dia tak apalah dia ada urusan dia dengan Allah Subhanahu Taala. Ni orang hidup ni. Bagaimana emosi, bagaimana keluarga dia. Kalau kita sebut benda yang tak baik, kalau sebut benda baik okey. Alhamdulillah keluarga pun tu seronok kan. Tapi kalau sebut benda tak baik, jangan. Aib dah. Kita jangan membuka keaiban sesiapa.